Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Sebuah kilang di Shah Alam dikesan menjalankan kegiatan buruh paksa terhadap pekerja warga asing. Majikan turut membiarkan pekerja tidur beralaskan kotak nipis dan tikar. Saksikan laporannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf yang menyertai serbuan pasukan D3 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman baru-baru ini. Duduk. Berapa umur? Mangsa apa? Mangsa kan, mangsa. 13. Yuk. Mangsa 13. Dalam apa ada? Apa ada? Baju. Semua baju. Ha. Semua baju kan. Okey. Okey. Semua dia pun okey kan? Pasport ada? Ada. Ada pasport. Tadi sudah diangkat. Pasport hidup lah. Mati. Mati. Ya. Why you run? Isu buruh paksa sememangnya bukan perkara asing di negara ini. Sehingga September 2023, pihak berkuasa telah mengeluarkan kompaun melebihi RM2 juta kepada 272 majikan ekoran kegagalan menjaga kebajikan pekerja. Susulan itu, pihak PDRM khususnya Cawangan Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran D3 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mempergiat usaha dalam menangani isu terbabit. Kerja warga asing ni ada lebih kurang, tak kurang daripada 40 orang lah. Dan kita percaya lebih daripada itulah. Sebab dengan keluasan kilang ni besar. Dah ada tim yang standby di sana dah. Dan kita dah deploy dah kat sana. Cuma tunggu untuk tim yang bantuan lah. Baru kita akan terus serbu lah. Hasil risikan selama seminggu, sebuah kilang kitar semula barangan elektronik diserbu gara-gara disyaki mengamalkan kegiatan buruh paksa terhadap pekerja warga asing. Tu, duk baring seorang. Cik, masuk cik. Dah masuk. Dah masuk dah. Cik, return, please, cik, return. Duduk. Semua tangan atas kepala. Tangan atas kepala. Ketika serbuan, rata-rata pekerja warga asing dipercayai cuba meluluskan diri menggunakan laluan tikus ini ke kawasan belukar berhampiran. Gelar. Tolong ambil. Operasi bersepadu yang disertai seramai 6 pegawai dan 25 anggota bahagian D3 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman turut dibantu 3 anggota Jabatan Tenaga Kerja JTK Negeri Selangor serta 5 anggota Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor. Selain beroperasi tanpa lesen sah, kilang terbabit turut dikesan melanggar Seksyen 34A dan 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ekoran tidak menempatkan atau melupuskan sisa buangan terjadual di kawasan yang ditetapkan. Dalam pada itu, majikan pekerja warga asing di kilang berkenaan dipercayai gagal menyediakan kelengkapan menginap yang sempurna seperti katil serta tilam dengan ketebalan 4 inci.
Bukan lampu dia off. Tidur pakai kapet ni ya. Dia patutnya tilam kan 4 inci. Ini tak ada timen ni. Nak jalan ni kan. Kata 446 tu semua kemudahan tak ada. Lebih mengejutkan, terdapat beberapa pekerja warga asing dipercayai tidur hanya menggunakan kemah yang dikuatiri mampu menjejaskan kesihatan. Kemah macam ni je dia buat ah. Tengok je ni kan. Kesian tu dia orang. Kau alas apa je, alas kotak pak. Dia pakai ni pun kita ada orang beli sendiri. Ini pun silap dia beli sendiri je. Bila keadaan macam ni akan memudaratkan kepada keluarga kita lah. Sebab penyakit ke apa semua ni kan. Sebab keadaan yang tak kondusif, yang dia alas pakai kotak. Jadi memang kita minta majikan sediakan rumah yang proper. Kegagalan pihak majikan dalam menyediakan kemudahan asas penginapan kepada pekerja boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 24D serta Peraturan 3 dan 4 Akta 466, Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Pindaan 2019. Dalam serbuan jam 5 petang itu, pihak berkuasa turut berdepan tindakan sepasang suami isteri dipercayai pemilik kilang yang enggan memberi kerjasama, malah tidak mengakui menjalankan perniagaan terbabit. Sekarang siapa? Ini tempat you punya? Kita buat warehouse je. Kita buat warehouse je. Saya tanya ini tempat siapa punya? Be respect. Saya respect. Kita boleh cakap lembut. Ini hari kita buat operasi bersepadu, kita akan sita ni kilang. Jadi kalau ada permit tak ada masalah lah. Kan? Ada lesen tak ada masalah. Ha? Boleh kita buat kerja. Pemeriksaan lanjut mendapati majikan terbabit dipercayai melanggar Akta Buruh Paksa kerana menyimpan dokumen pengenalan diri segelintir pekerja warga asing di kilang terbabit. 21 orang daripada Bangladesh. Semua Bangladesh ya. Pasport tak ada. Ini saja yang ada pasport. Nepal ada pasport. Ada pak. Pasport bukan kertas. Pasport. Pasport original pasport. Ini macam. Yo pasport edis. Berapa lah bos tarak kasih. Dekat bos lah. You cakap dekat siapa? Dekat siapa? Bos tarak kasih. Bos. Ada dekat bos. Ada dekat bos. Dia punya pasport kan. Sorry. Susulan itu, pekerja lelaki warga asing berusia 36 tahun ini disoal mengenai kegiatannya di kilang kitar semula barangan elektronik berkenaan. Satu hari kerja berapa lama? Satu hari kerja 90 lah. Gaji 90 ya. satu hari. Ya. Kerja hari-hari. Hari-hari kerja. Hari-hari kerja. Ada cuti? Cuti taruhlah sendiri cuti kadang-kadang time lah. Ya. Kadang-kadang time sendiri cuti lah. Sendiri cuti. Lain bos tak ada cuti lah. Bagi cara cuti. Pasport ada? Pasport ada, bos sana lah itu fingery kagus ada. Pasport bos ada. Bos pegang pasport lah. Bos pegang pasport. Menurut Ketua Penolong Pengarah D3 Atipsom Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Sofian Santong, seramai 101 individu termasuk 4 wanita warga asing telah ditahan dalam operasi tersebut. Manakala, seorang remaja berusia 16 tahun turut diselamatkan mengikut Seksyen 44-1 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007, ekoran disyaki dijadikan sebagai buruh paksa di kilang terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Atipsom 2007, Seksyen 55B, Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Peraturan 39B Peraturan Imigresen 1963.
Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Ya bang. Pendatang asing tanpa izin buka langkah 1000 sewaktu dikejar pihak Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tiada permit sah dan tinggal lebih masa. Antara kesalahan warga asing yang mendiami sebuah kawasan setinggan. Saksikan serbuan jam 1 pagi itu di Kampung Pantai Dalam, Kuala Lumpur yang turut disertai wartawan Arisha Kalim. Ya bang. Kenapa? Takut lah. Duduk, relax. Tak salah jangan. Pasport ada pasport. Pasport ada. Mana? Sampai tu? Mana? Mana pasport? Pasport mana pasport? Dah hilang wah. Tadi kata ada dah hilang pula. Ya betul ada. Dak rumah kau mana? Rumah mana? Rumah sana. Cubaan seorang lelaki warga asing berusia 24 tahun untuk melarikan diri gagal selepas dikesan tidak memiliki dokumen perjalanan diri yang sah. Ya lari kan sebab terkejut sambil saya bangun tidur, saya tengok udah ramai-ramai, saya ingat apa tu lari. Macam apa terkejut, takut. Kenapa terkejut sampai macam tu? Karena tadi pagi kerja keletihan, balik langsung tidur, jadi tak ingat apa lagi. Yang ni kena tahan sebab tak ada pasport. Sebab kita tak ada bawa pasport. Kerana tadi saya terkejut, saya lari. Sebab saya tengok orang ramai-ramai, jadi kena tangkap. Biasa kan. Pernah kena tangkap lah? Tak, baru ini. Baru ini. Dah berapa tahun duduk sini? 1 tahun. Setahun. Kerja apa dekat sini? Kerja kontrak. Umur 24. Anak 4, cucu 2. Kat sini sewa ke rumah sendiri? Sewa. 1 bulan 250. Pemeriksaan di perkampungan setinggan yang didiami 110 warga Indonesia ini turut membantutkan hasrat seorang lelaki warga asing berusia 23 tahun yang mengalami kecederaan di ibu jari kaki akibat terpijak zinc sewaktu cubaan meloloskan diri. Susulan itu, suspek dirawat oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi mengurangkan pendarahan. Bila masuk sini? Bila sampai? Sudah 1 minggu lebih. Baru 1 minggu? Ya. Sini kerja mana? Belum kerja. Belum kerja? Duduk sini dengan numpang kawan lah? Masuk dari mana? Batam. Itu Batam naik feri pergi Setulang Laut. Dari Setulang Laut datang sini? Bus. Bas? Bus. Awak datang seorang pandai cari bas? Ya. Naik bas dari mana? Dari tak tahu nama itu. Tak tahu tempat nama. Macam mana tak tahu tempat tapi tahu naik bas tapi tak tahu nama tempat? Ya, map. Mana ada map? Mana map? Dari mana dapat map? Telefon. Daripada Setulang Laut sampai sini berapa jam? 2 jam. 2 jam. Mana 2 jam? 12 jaman. 12 jam naik bas daripada Setulang Laut sampai sini? Kalau kat 10-9. Ini kau kelentong lah ni. Mana daripada Setulang Laut sampai sini sampai 10 jam, 12 jam. Setulang Laut tu dekat mana? Tak tahu juga. Ini pertama kali masuk ke sudah banyak kali masuk? Pertama kali masuk. Oh, pertama kali masuk sudah tahu jalan ya? Ya, Sherlock mata-mata.
Lelaki tersebut bersama 68 warga asing yang lain yang berusia di antara 2 hingga 70 tahun ditahan mengikut peraturan-peraturan imigresen 1963. Antara kesalahan yang disaki telah dilakukan oleh parti seramai 69 orang ini adalah di bawah Seksyen 6/1/C, iaitu tidak mempunyai PAS atau permit yang sah. Dan seterusnya Seksyen 15/1/C, iaitu telah tinggal melebihi tempoh masa, overstay. Tindakan penguatkuasaan ini diambil adalah susulan daripada aduan awam yang kita terima berhubung keberadaan parti di kawasan inilah yang kita lakukan operasi sekarang, yang sering menimbulkan kebimbangan kepada masyarakat setempat. Beliau turut mendakwa kawasan tersebut pernah diserbu pada tahun 2022, namun kejiranan itu dilihat semakin aktif dengan kebanjiran warga asing yang memasuki ibu kota secara haram. Genap 2 bulan operasi yang dijalankan Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada 2 Disember lalu, kru 999 meninjau semula lokasi berkenaan. Kawasan sini kita orang sewa lot, sewa tapak, rumah buat sendiri. Tapi yang mana yang kosong kan tak dibenarkan duduk sini. Yang tak ada apa-apa, yang saya benarkan yang ada IC saja. Ada permit, ada IC boleh duduk. Tak ada, tak ada. Sewa berapa Pak Cik? Sini tapak saja 250. Kira-kira dah berapa ramai penduduk kat sini? Kurang lebih dalam 40 keluarga. Kawasan Setinggan yang dikenali sebagai Lot 440 itu telah bertapak sejak tahun 90-an serta difahamkan kini hanya didiami warga Indonesia yang berstatus pemastautin tetap. Dulu operasi sini pun saya ketuk-ketuk, lepas tu tunjukkan dokumen, tidurlah. Tak tahu, saya tak pernah pergi jalan sini, ada operasi pun saya tak pernah tengok. Ada operasi bila beberapa kali saya operasi pun saya pun tak tahu. Tiba-tiba orang dah berbaris, saya lagi tidur kat rumah. Kita orang tumpang kan, harus ikut peraturan sinilah. Ada tak ada, kita orang tak boleh tahulah. Bagus tak kalau immigration buat macam tu? Ya, kalau bagi saya agaknya bagus. Kalau masa macam saya kan ada dokumen, ya tak kisahlah. Sama juga kalau orang sini pergi Indonesia memang macam ini juga. Macam ini tak boleh tak ada dokumen macam ini. Jadi senanglah kalau ada dokumen macam ini. Jadi kalau boleh ya buatlah. Kalau yang belum buat macam peraturan. Ikut undang-undang sinilah. Operasi secara berkala akan diteruskan oleh Jabatan Imigresen Malaysia bagi membantras isu pendatang asing tanpa izin, manakala pihak yang dipercayai melindungi golongan parti akan dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000. Laporan Arisha Kalim, 999. Tiga anggota tentera Batalion Kem 3, Regimen Sempadan Pengkalan Hulu Perak maut dalam kemalangan membabitkan 4 buah kenderaan. Kejadian yang berlaku di Lebuhraya Utara Selatan menghala ke utara sekitar Gurun pada 2 Februari lalu. Membuka tirai laporan tragedi 999. Dalam kejadian terbabit, mangsa dikenali sebagai Sarjan Rozali Abdul Rani, 39 tahun, Korporal Muhammad Asri Idris, 40 tahun dan Lance Korporal Muhammad Hafiz Haris, 30 tahun, maut di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala dan badan. Pihak Balai Bomba dan Penyelamat Guar Cempedak menerima panggilan kecemasan pada jam 10.22 pagi sebelum seorang pegawai dan 10 anggota dari BBP Guar Cempedak serta 6 anggota BBP Pendang digerakkan ke lokasi kejadian. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Zaidi Cik Hassan,
3 trak tentera itu dipercayai dalam perjalanan menghala ke Perlis sebelum berhenti di lorong kecemasan sekitar lokasi kejadian, ekoran sedikit kerosakan dialami salah sebuah trak terbabit. Malang tidak berbau. Secara tiba-tiba, sebuah lori jenis Isuzu yang melalui jalan sama dipercayai telah hilang kawalan lalu melanggar bahagian belakang trak tentera yang mengalami kerosakan tersebut. Akibat pelanggaran itu, lori terbabit dipercayai berpusing ke kiri dan melanggar bahagian belakang sebuah lagi trak tentera sebelum trak tersebut menggelongsor lalu merempuh trak ketiga yang berada di hadapan. Susulan kejadian itu, pemandu lori berusia 31 tahun berkenaan turut cedera parah di kepala serta kaki dan dikejarkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar untuk rawatan lanjut. Manakala, mayat ketiga-tiga anggota tentera terbabit dihantar ke unit forensik hospital sama bagi proses bedah siasat. Suasana hiba menyelubungi pekarangan Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar dengan ketibaan awal keluarga salah seorang anggota tentera yang terkorban iaitu Lance Corporal Muhammad Hafiz Haris bagi menuntut jenazah mangsa. Makcik pun tak boleh terima juga, masa macam mimpi. Tapi kena terima juga. Kena reda. Makcik nak bisik kat telinga dia. Makcik ampunkan dosa dia. Makcik halalkan makan minum dia dan susu makcik kat dia. Cuma itu je makcik nak bisik kat telinga dia. Semoga dia ditempatkan di kalangan orang beriman. Dia memang anak yang baik. Jenazah Allahyarham Muhammad Hafiz Haris dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Wajdi sekitar Sungai Petani Kedah kira-kira jam 12.50 pagi pada 3 Februari lalu. Jenazah Korporal Muhammad Asri Idris pula dikebumikan di tanah perkuburan Islam Mukim Lakota di Jeli, Kelantan, manakala seorang lagi mangsa iaitu Sarjan Rozali Abdul Rani disemadikan di tanah perkuburan Islam Masjid Gong Bayur sekitar Besut, Terengganu. Sementara itu, 2 pemandu lori maut akibat tersepit di dalam kenderaan mereka susulan kemalangan membabitkan 7 kenderaan di kilometer 288.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara sekitar Gopeng pada 3 Februari lalu. Dalam nahas yang berlaku kira-kira jam 7.40 pagi terbabit, salah seorang pemandu lori ditemui dalam keadaan tidak sempurna susulan rempuhan kuat ketika kejadian. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarodzin Nur Ahmad, kemalangan terbabit melibatkan 3 lori termasuk lori muatan gula dan muatan barangan logam serta 4 kereta. Nahas terbabit turut mengakibatkan kesesakan trafik sepanjang beberapa kilometer dari kedua-dua arah lebuh raya, ekoran tumpahan muatan gula yang memenuhi jalan di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati lori yang membawa muatan gula dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke laluan bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah lori muatan barangan logam. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahya Hassan memaklumkan semakan lanjut terhadap lori muatan gula terbabit berjaya mengesan 2 rekod lampau melibatkan saman kesalahan trafik. Mayat kedua-dua mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Tindakan seorang lelaki merompak di sebuah rumah di Taman Bukit Bendera, Mentakap Pahang pada Rabu lalu berjaya dirakam kamera litar tertutup CCTV milik mangsa. Ketika kejadian, mangsa dipercayai baru pulang ke rumah setelah mengambil 2 orang anaknya dari sekolah sebelum menjemur pakaian di ampayan dalam pekarangan kediamannya. Video berdurasi 1 minit 30 saat itu tular di media sosial sehari selepas kejadian dan meraih hampir 2 juta tontonan. Pas saya tengok video tu, yang first saya terfikir anak lah. Sebab kita apa-apa pun sebagai ibu bapa kena fikirkan kepentingan anak. Bila dah masuk kawasan rumah, kita fikir tu yang dah selamat lah untuk kita. Tapi kita tak tahu kan apa yang ikut kita daripada mana. So apa-apa, make sure anak dah masuk rumah dan kawasan pintu pagar semua tertutup. Baru kita buat kerja lain lah. Rasa pihak berkuasa pun, diorang pun ada banyak tanggungjawab sendiri. For me, I think as a housing community, we should look out for each other. Maybe ada RA tu Residents Association to make people aware yang that tempat tu banyak jenayah, and then maybe buat flyers ke, remind people how to be safe. In order to avoid all this, kita akan sendiri bertanggungjawab. Kita tak boleh depend sangat on pihak berkuasa. Tengok surrounding kita, berjaga-jaga and always be alert. Ketika pergelutan berlaku, tiada kecederaan yang dialami mangsa dan kerugian dianggarkan kira-kira RM1,000 membabitkan beg sandang berjenama. Melalui video yang tular baru-baru ini, kita boleh lihat tingkah laku mangsa sendiri. Ya, dia buka peluang, dia buka ruang untuk jenayah itu berlaku. Peluang kerana gate, peluang kerana pintu kereta, dan peluang di mana dia keluar masuk rumah, dia angkat baju dan sebagainya. Keadaan itu merupakan di mana bukan sahaja victim facilitation, ada ruang, ada peluang. Kita juga lihat kepada victim precipitation. Mangsa sendiri tidak mengendahkan keselamatan dia, keselamatan orang di bawah jagaan dia. Dalam kes ini sebagai contoh adalah anak dia sendiri. Melihatkan tingkah laku suspek ini, dia tidak membawa sebarang benda. So ini juga menggambarkan dia confident dan dia pernah, kemungkinan tinggilah dia pernah melakukan jenayah yang sama ataupun lebih kurang sama. Walau bagaimanapun, pihak polis berjaya menahan seorang suspek warga tempatan dan dipercayai mempunyai 13 rekod jenayah lampau serta positif dadah jenis metamfetamin. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Bila tak tahu ada tikus. Bila-bila saya nampak. Ya, tapi kita tengok pun kita tiap-tiap pulang ada pest control. 3 restoran disita Jabatan Perlesenan Majlis Bandaraya Pulau Pinang kerana gagal menjaga kebersihan premis. Penemuan najis tikus dan keadaan dapur yang tidak memuaskan menjadi faktor utama tindakan diambil. Saksikan perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim. Menerusi op tegas, Jabatan Perlesenan Majlis Bandaraya Pulau Pinang telah menyerbu 3 premis di sekitar Georgetown, Pulau Pinang. Premis sasaran pertama yang terletak di Jalan Pulau Tikus ini didapati beroperasi dalam keadaan menjijikkan. Kebersihan di bahagian dapur dikesan agak kotor dan najis tikus turut ditemui di tempat penyimpanan peralatan memasak. Malah najis tikus turut ditemui di bahagian stor makanan premis ini. Kesemua bukti kesalahan dikumpul bagi proses tindakan undang-undang. Mengikut rekod Majlis Bandaraya Pulau Pinang, premis ini pernah diberi kompaun atas kesalahan sama pada tahun lalu. Bahagian memasak dan penyediaan makanan juga didapati tidak terurus dan bahan masakan yang terbuka dan tidak bertutup ini diragui telah tercemar. Semua yang bekas-bekas yang dah pecah, dah rosak, tak ada bentuk, tak ada label.
ini kan kesalahan lah. Contamination. Ekoran itu, premis ini telah disita selama 14 hari dan kerja-kerja pembersihan perlu dilakukan dalam tempoh itu bagi mendapat pertimbangan pihak berkuasa tempatan sebelum dibenarkan untuk beroperasi semula. Macam mana you ada tikus, you tahu tikus macam mana? Macam belakang ada topong kan. Sana semua orang duduk minum-minum, mabuk-mabuk. Itu belakang tikus boleh lari-lari. You tak tahu ada tikus? Ya, tapi kita tengok pun kita tiap-tiap bulan ada pest control. So you tahu kan ada tikus? Saya tak tahu mah. Bila-bila saya nampak. Bila-bila saya nampak. Tak tahu ada tikus? Tak tahu. Pemilik premis diberi notis dan kompaun untuk memenuhi arahan dan perlu memastikan premis tidak lagi dimasuki haiwan perosak yang berpotensi membawa penyakit dan kerosakan makanan. Lokasi seterusnya masih tertumpu di Jalan Pulau Tikus dan premis ini turut mempunyai kesan najis tikus di bahagian dapur restoran. Pemilik premis juga gagal mengemukakan rekod penyelenggaraan pemusnah haiwan perosak bagi memenuhi syarat untuk menjalankan perniagaan makanan. Pemeriksaan di bahagian kaunter makanan juga dilakukan bagi memastikan tahap kebersihan berada pada tahap yang memuaskan. Kita bagi 14 hari tapi dalam masa 3 hari tu kalau kita datang tak puas hati, kena tunggu 14 hari. So you kena make sure dalam 3 hari tu kena betul-betul okey. Kalau tidak you terlepas peluang untuk buka dalam 3 hari tu. You kena tunggu 14 hari tu. Ada tikus tak bantang kan? Saya tak tahu, saya nampak tadi. Saya nampak tadi dah. Awak tak tahu ada tikus dah? Saya memang tak suka, saya tahu macam mana nak bagi ada tikus. Tu ada tikus ni perhatian dia nak. Tadi saya nampak dalam tu, saya tahu kenapa macam mana tak bersih balik lah. Premis ini turut disita dan diberi notis serta kompaun kesalahan. Tempoh sitaan 14 hari ini juga akan dinilai dalam tempoh itu untuk kerja pembersihan mencapai tahap yang memuaskan. Optegas Majlis Bandaraya Pulau Pinang diteruskan ke lokasi ketiga di Leboh Chulia. Pemeriksaan pegawai penguatkuasa telah menemui najis tikus di bahagian stor di mana bahan makanan mentah disimpan. Bahan mentah masakan juga didapati disimpan secara bercampur dengan bahan kering dan basah di dalam peti sejuk yang sama. Keadaan bahan kering yang belum lagi dibasuh dikuatiri akan menyebabkan bahan basah seperti daging dan ayam berpotensi untuk tercemar. Premis ini juga gagal mengemukakan sijil suntikan anti-typhoid pekerja yang merupakan antara syarat utama dalam industri pemakanan di negara ini. Sebanyak 9 kompaun dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang bagi pelbagai kesalahan ke atas ketiga-tiga premis yang diserbu dalam Ops Tegas 1 2024 ini. Yang kita tutup sebanyak 3. Satu merupakan kedai nasi kandar, satu lagi adalah kedai makanan India dan yang terakhir merupakan kedai makanan Arab. Ketiga-tiga premis yang kita jalankan tindakan penutupan memang ada najis tikus dan juga kencing tikus lah, dan tahap kebersihan kedai makanan tersebut amat tidak memuaskan, sangat teruk. Kita jumpa pencemaran silang di mana bahan makanan mentah yang belum dimasak diletakkan sekali dengan makanan yang telah dimasak, and then tindakan pest control, langkah-langkah untuk kawalan dan pencegahan pest control macam tikus, lipas, semua tu pun premis tidak dapat menunjukkan sijil-sijil untuk inspection yang pernah dijalankan, dan ada satu premis yang tidak dapat membuktikan kesemua pengendali makanan tersebut telah mendapatkan suntikan anti-typhoid. Inisiatif untuk menjaga kebersihan kena datang daripada tuan punya premis dan pastikan semua peraturan-peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang dipatuhi. Terutamanya menjaga premis bebas daripada pest lah, tikus, lalat, lipas, semua tu. And then grease trap, saranan Datuk Bandar MBPP kita sekarang, grease trap perlu dipasang dan diselenggara dengan baik dan jangan menyebabkan halangan-halangan.
di kawasan awam lah. Kesemua kesalahan telah diambil tindakan mengikut Undang-Undang Kecil 38-1, Undang-Undang Kecil Establishment Makanan Majlis Bandaraya Pulau Pinang 1991. Laporan Syukri Ibrahim 999. Seorang lelaki warga asing dipercayai suspek kes bunuh ditembak mati selepas bertindak agresif menyerang anggota polis menggunakan parang di sebuah pangsapuri di Bukit Subang, Shah Alam, Selangor. Kejadian itu berlaku ketika serbuan yang dijalankan pada Khamis lalu. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Seorang lelaki warga Indonesia berusia lingkungan 20-an ditembak mati selepas bertindak agresif menyerang anggota polis ketika serbuan dilakukan di sebuah pangsapuri di Bukit Subang, Shah Alam, Selangor pada Rabu lalu. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han, lelaki tersebut dipercayai merupakan suspek kes bunuh seorang wanita warga Indonesia yang jasadnya ditemukan dengan 8 kesan tikaman di Sungai Wei, Petaling Jaya 2 hari sebelum serbuan dilakukan. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 5.30 petang itu melibatkan sepasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kontingen Selangor dan Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Suspek disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan sebilah parang panjang berukuran 28 cm turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Seramai 131 pendatang asing tanpa izin telah meloloskan diri dari tahanan Depoh Immigration Sementara Bidor pada jam 9.15 malam Jumaat lalu. Kejadian yang melibatkan 115 parti etnik Rohingya dan 16 warga Myanmar itu turut mengorbankan 2 orang daripada mereka yang terlibat dalam kemalangan lebuh raya Plus arah utara dan selatan ketika ingin melarikan diri. Walau bagaimanapun, seramai 86 tahanan berjaya diberkas semula dan baki 43 tahanan bolos masih giat diburu. Pihak polis percaya baki tahanan masih berada dalam kawasan hutan dan kampung sekitar Bidor serta Tapah. Seorang bapa dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban Selasa lalu bagi pertuduhan merogol dan memukul anak kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh yang berusia 47 tahun itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Datin Suritabudin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol anak kandungnya di sebuah rumah di Rembau pada 12 November tahun lalu. Walau bagaimanapun, rayuan telah dibuat oleh tertuduh dan mendakwa dirinya mabuk ketika kejadian serta berstatus orang kurang upaya OKU, namun sebarang jaminan tidak dibenarkan. Bagi pertuduhan mencederakan anak kandungnya, tertuduh mengaku bersalah di hadapan Hakim Norma Ismail dan mahkamah menangguhkan tarikh menjatuhkan hukuman pada 5 Mac ini sementara menunggu laporan perubatan penuh. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara tidak kurang 8 tahun dan tidak lebih 30 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Seorang bapa bertindak agresif dengan menolak dan mencekik seorang guru sehingga hampir terjatuh susulan anaknya yang ditangkap gara-gara merokok dalam kawasan sekolah di Kota Kinabalu, Sabah pada Selasa lalu. Menurut sumber, guru terbabit menahan pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM di dalam tandas sekolah berkenaan. Sejurus ditangkap, pelajar tersebut menghubungi bapanya sebelum guru tersebut diserang oleh bapa pelajar berkenaan. Walau bagaimanapun, laporan polis telah dibuat dan suspek ditahan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan ugutan terhadap guru sekolah. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.